elite of the world, orang-orang yang bangsawan-bangsawan dunia, daripada kalangan Rothschild, Rockefeller, presiden-presiden Amerika, dan presiden-presiden negara-negara veto dan sebagainya. Dia percaya mereka semua ni adalah syaitan. Pertama sekali, bila kita baca hadis ni, kita ternanti-nanti saat setan yang begitu banyak main menyerupai manusia dan masuk ke dalam rumah-rumah kita. Sedangkan tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat dengan lebih kritikal dengan keadaan yang ada di sekeliling kita, boleh jadi syaitan-syaitan ini sudah pun ada, sudah pun menyerupai manusia, sudah pun berada di kalangan kita, sudah pun menipu orang ramai di kalangan kita. Kita tak tahu hakikat sebenar, sebab Nabi SAW bagi tahu depa ni bentuk sama macam kita, makan minum serupa macam kita. Boleh jadi depa sekarang ni adalah manusia yang menjadi bos dekat mana-mana. Boleh jadi mereka ni adalah pemimpin mana-mana negara. Boleh jadi mereka ni adalah presiden, raja, perdana menteri, menteri-menteri di negara-negara Amerika ke, Israel ke. Mana kita nak tahu mereka ni betul-betul manusia ataupun tidak. Boleh jadi mereka ni memang setan pun, yang mana adalah asalnya adalah jin yang menyerupai manusia. Ada beberapa kemungkinan yang berlaku khususnya di akhir zaman ni. Pertama sekali, ada banyak teori-teori yang dikaji oleh orang putih sendiri. Yang paling terkenal sekali, ada satu orang putih nama dia David Icke. Dia sangat terkenal dengan teori-teori konspirasi. Peminat-peminat konspirasi akan jadikan dia sebagai rujukan. Ada satu buku dia yang sangat menarik, saya baca. Dia mempercayai elite of the world, orang-orang yang bangsawan-bangsawan dunia, daripada kalangan Rothschild, Rockefeller, presiden-presiden Amerika, dan presiden-presiden negara-negara veto dan sebagainya. Dia percaya mereka semua ni adalah syaitan, yang berbentuk cicak, dia kata. Dia panggil lizard man. Orang gelak dekat teori dia. Orang gelak apa, merepek lah dia ni lah, apa-apa semua. Lepas tu mula leaking video-video yang mana ada perubahan mata, ada perubahan pada suara, pada muka, pada wajah. Ada waktu mereka tengok presiden ni, muka dia macam lain, telinga dia macam lain. Ada waktu lain dia appear, bentuk dia macam lain. Orang mula sensasikan perkara ni di internet, dan semakin lama semakin ramai pengikut dia. Walaupun benda tu bunyi macam merepek, kan, tapi bila kita selarikan dengan hadis, benda itu ada possibility betul. Sebab Rasulullah bagi tahu syaitan ni akan menyamar sebagai manusia dan akan menipu manusia, menyamar sebagai manusia, dan kita pun mungkin rasa dia ni adalah manusia. Dulu masa saya kecil-kecil, ada cerita orang putih, English series yang sangat terkenal, jadi top list sampai ke hari ni. Tajuk dia The X-File. X-File ni adalah satu cerita yang mana alien berbentuk manusia yang hidup di kalangan kita. Ada di kalangan mereka ni polis, ada di kalangan mereka ni orang-orang menteri, ada di kalangan mereka ni businessman yang merencanakan pelbagai rancangan-rancangan jahat kepada humanity ataupun manusia. Benda tu mungkin orang kata ala filem, cerita, drama dan sebagainya. Tapi possibility untuk betul itu ada, kerana hadis menyebutkannya. Bukan kita percaya pada cerita, bukan kita percaya kepada teori, bukan kita percaya kepada filem-filem, tapi kita percaya pada Rasulullah. Dan itu semua adalah kemungkinan-kemungkinan praktikal dia di dalam dunia kita. Mungkin begitu praktikalnya di dalam dunia kita, mungkin, wallahu a'lam. Kalau dia main dalam bentuk macam tu, kena tipu hidup-hidup kita. Kita duk ingat presiden Amerika tu manusia, rupa-rupanya setan. Kita duk ingat presiden Israel tu manusia, rupa-rupanya setan. Lagi-lagi orang-orang yang telah melakukan jenayah perang, mengorbankan
wanita, orang tua, kanak-kanak, bayi, sembelih manusia dan sebagainya, yang mana manusia normal ni nak bunuh satu orang manusia pun terketak-ketak dengan dia, tapi mereka boleh membunuh berjuta-juta manusia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan carry on sampai ke hari ini. Di Afghanistan, Pakistan, di Iraq dan sebagainya berlaku pembunuhan masif, yang mana ianya tidak boleh dilakukan oleh manusia normal. Yang sanggup melakukan benda tu adalah setan, sebab mereka ni tak ada perasaan, mereka ni dendam kesumat kepada manusia. Boleh jadi general-general perang tu sebenarnya adalah setan yang menyerupai manusia. Wallahu alam. Jadi itu adalah praktikal dia. Hadis ada, hadis sudah ada. Hadis Nabi dah kata dia akan main dalam bentuk fizikal manusia. Siapa yang sanggup bunuh sampai berjuta manusia? Siapa yang sanggup melepaskan, kita kata, bom nuklear dekat Jepun sana sampai mengorbankan baby dan sebagainya, yang manusia normal ni takkan buat. Kalau tengok dokumentari pembunuh habis kuat pun dia bunuh dalam 10 orang, 15 orang, 100 orang mangsa. Yang tu pun masalah mental. Tapi orang yang ada war crime, warlord yang ada dekat dunia ni, hidup dia normal. Macam George W. Bush, berapa ramai atas arahan dia terbunuh di Iraq. Rumah hancur, kena rogol, anak-anak mati, kena sembelih, dijual organ dan sebagainya, tapi dia hidup relax. Seolah-olah dia tak ada perasaan. Boleh jadi dia setan. Boleh jadi dia adalah jin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai manusia. Jadi kalau praktikal dia seperti itu yang berlaku di dunia kita di akhir zaman, memang kena tipu hidup-hidup kita ni. Memang kena tipu hidup-hidup kita ni. Jadi kita pun tak tahu nak percaya pada benda-benda daripada world elites ni, daripada orang-orang kaya, daripada orang-orang yang kononnya memegang suara-suara dunia. Apa saja yang disebut oleh Western, kononnya ia mewakili seluruh dunia. Mereka menjadikan diri mereka sensasi dalam media, menyebabkan orang-orang lain terpaksa berada di bawah mereka secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau tak setuju dengan kata-kata beberapa negara Eropah ni, dianggap menentang dunia. Jadi mereka dok promote LGBT apa semua. Kalau kita ni against mereka, seolah-olah kita against satu dunia, kita against human right dan sebagainya. Jadi agenda-agenda yang mereka buat, sebab apa? Kalau kita kata, iyalah, kalau lah teori yang mereka ni adalah setan-setan belaka yang menyerupai manusia dan mempromosi benda-benda syaitan seperti LGBT yang muncul daripada mereka, maka benda tu tak mustahil. Sebab manusia normal mana yang sanggup melihat dia punya keluarga dia traditionally musnah disebabkan budaya-budaya songsang, yang mana mereka pun tahu betapa teruknya kalau kita tengok ni LGBT punya parade dan sebagainya. Mereka ni dah tak macam manusia dah, seperti dirasuk oleh sesuatu. Boleh jadi mereka ni juga adalah syayatin-syayatin yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Buat ramai, buat apa orang kata, buat perarakan LGBT beramai-ramai, rupa-rupanya satu pun tak ada manusia. Mungkin yang manusia tu yang duduk kat tepi, duduk bersorak, duduk kena tipu tu. Yang hak jadi watak utama tengah-tengah, dan duduk berjoget-joget apa semua tu, duduk kibak-kibak bendera pelangi apa semua tu, boleh jadi tu semua adalah syaitan-syaitan yang menyerupai manusia. Kalau praktikal dia seperti itu, manusia, whole humanity, humanity kat dalam dunia ni kena game dengan mereka. Jadi kalau kita tengok isu Dajjal secara kritikal, benda ni macam ni, kritikal macam ni, maka kita akan lebih berhati-hati dengan apa saja yang datang, terutamanya daripada mainstream media. Kita akan berhati-hati macam mana anak-anak kita nak dibesarkan. Bila manusia ni, umat Islam ni ada kesedaran tentang perkara ni, mereka takkan bermudah-mudah membiarkan anak-anak kecil mereka duk tengok YouTube tanpa terkawal. Mereka takkan biarkan anak-anak muda mereka sibuk dengan media sosial. Mereka takkan biarkan anak-anak muda mereka sibuk dengan benda-benda yang trending. Sebab boleh jadi benda tu semua mai daripada syaitan. Mai satu trending dekat TikTok kata, oh kena menari lagu ni. Boleh jadi yang rekod itu, manusia yang dalam video tu, boleh jadi itu setan yang menyerupai manusia, memulakan satu trending, lalu diikuti oleh jutaan manusia di atas muka bumi ni.
Semua tu adalah ejen-ejen Dajjal belaka. Ini semua adalah possibility. Ini semua adalah kebarangkalian. Ini semua adalah kemungkinan. Kalau kita tak melihat kepada kemungkinan ni semua, kita nak sangka baik saja dengan Yahudi, Nasrani dan musuh-musuh Allah, maka apa guna Rasulullah bagi peringatan pada kita? Apa guna Rasulullah bagi peringatan pada kita? Peringatan daripada Rasulullah ini bukan daripada baginda seorang, tetapi daripada semua nabi-nabi. Nah, tidak ada seorang nabi pun melainkan mereka akan memberi amaran tentang Dajjal.